Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayangi di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah? Mak Jah seperti biasa, setiap hari, setiap minggu mendoakan semoga anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu Mak Jah berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga anak-anak Mak Jah di luar sana sentiasa riang gembira, sentiasa tenang, aman dan damai, dan sentiasa dalam redha Allah dan rahmat Allah. Itu yang penting. Tak kiralah di mana saja anak-anak berada, Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak ya. Pada minggu ni Mak Jah ingin berkongsi cerita mengenai persahabatan. Orang kata persahabatan ni dia ni sangat luar biasa hebatnya anak-anak. Luar biasa hebatnya kerana banyak orang cakap kawan ni, kalau kita nak cari kawan ni anak-anak, kawan ketawa memang senang kita nak cari. Maknanya kalau kita tengah happy-happy, senang, banyak duit, ramai kawan. Memang kawan ramai. Tapi kawan menangis, kawan yang macam bila kita dah susah, itu yang susah dicari. Kawan sejati ataupun sahabat sejati sukar dicari anak-anak. Jadi kalau kita jumpa sahabat yang macam tu, peganglah sahabat yang macam tu. Jadi orang kata sampai dari dunia sampai ke akhirat, itulah sahabat kita. Kita boleh tahu kan mana yang okey, mana yang tak okey. Allah bagi kita naluri untuk tahu. Jadi pada minggu ni anak-anak, pada minggu ni Mak Jah ingin berkongsi cerita mengenai sebuah persahabatan yang sangat unik. Yang sangat unik dan juga misteri. Cerita ni anak-anak, apa yang Mak Jah nak kongsikan cerita ni telah diceritakan oleh seorang perempuan, budak perempuan, nama dia Aiza. Itu pun nama samaran lah. Semua nama samaran ya. Nama dia Aiza, kita namakanlah dia Aiza. Jadi Aiza ni pada kejadian ni berlaku, dia orang ni masa ni form 5, tingkatan 5 lah ya. Jadi Aiza ni dia duduk di Pahang. Dia bersekolah apa kata orang, asrama penuh. Dia bersekolah di asrama penuh pun di Pahang juga. Jadi Aiza ni biasalah cerita dia ada musim raya juga. Jadi Aiza ni dia ada seorang kawan baik. Ni kawan dia memang sangat baik. Kawan dia kita namakanlah Mariam. Sedap namanya kan. Jadi dia ada seorang kawan baik nama dia Mariam. Jadi Aiza ni selepas orang kata cuti sekolah kan, mereka pun balik kampung raya. Lepas tu dia pun bila masuk sekolah balik,
Aiza ni tak sabar-sabar dah nak masuk asrama balik. Jadi dia pun mak ayah dia hantarlah dia ke sekolah dia. Jadi Aiza ni pun tak sabar-sabar, dia angkat beg, dia angkatlah barang-barang dia, dia pergilah naik ke dom dia, ke bilik dia lah. Dom dia ni satu bilik dengan Mariam. Mariam ni kawan baik dia. Dia sayang sangat dengan Mariam ni. Okey, dia pun pergilah naik ke dom dia ni tingkat 3. Jadi dia pun biasalah seronok. Masa tu ramailah student-student yang lain pun riuh rendah lah. Seronok dah masuk sekolah balik. Dah lama duduk di kampung. Jadi masing-masing orang kata dah berjumpa ramai-ramai kan. Seronok lah bertanya khabar apa semua. Bertanya hari raya macam mana, meriah ke tidak. Engkau punya hari raya, aku punya hari raya begini-begini, baju tema color apa kan. Seronok. Jadi Aiza ni pun dia pun masuk ke dom dia, masuk ke bilik dia. Masuk ke bilik dia, dia tercari-cari jugalah mana Mariam ni. Dia pun masuk ke bilik, dia nampak Mariam tengah sibuk mengemas-ngemas baju dia, masukkan dalam almari. Jadi dia tengah mengemas lah Mariam ni masuk. Sebab dia satu bilik ni kemungkinan dia orang ni 2 orang. Jadi Mariam tengah kemas baju dia masuk dalam almari. Jadi Aiza ni pun masuk dekat bilik itu, dom dia orang lah. Bila dia masuk, dia nampak si Mariam tengah kemas-kemas barang semua. Jadi dia pun tegur. "Hai Yam," dia kata. "Assalamualaikum Yam. Kau dah lama sampai ke?" dia kata. Mariam ni pandang dia macam ni je. Dia senyum. Tak adalah lama sangat. Macam tu lah dialog dia. Lepas tu dia sambung balik buat kerja dia, susun baju, masuk almari, kemas barang-barang dia lah. Aiza ni macam dia macam ada rasa sesuatu tau anak-anak. Dia rasa macam kenapa lain betul sahabat aku ni kan. Selalu ni kalau lama tak jumpa, bila jumpa balik bukan main happy, berpeluk semua. Tapi kenapa kali ni macam dia macam yalah macam apa kata orang, sambil lewa je kan, macam tu, tak ada peluk pun. Lepas tu kenapa tak jawab salam pun, diam aja kan. Tapi tak apalah, Aiza ni pun dia malas nak fikir banyak sangat. Kan dia kata dia husnuzon lagi. Mungkin dia kata Mariam ni penat kot. Dia fikir macam tu lah. Jadi dia pun kemas barang-barang dia. Sambil tu dia tengoklah Mariam tu buat apa kan. Tak apalah, dia pun kemas baju-baju dia semua, barang-barang dia dekat almari dia lah. Dia pun kemas. Lepas tu diam tak diam, dah dekat pukul, orang kata pukul 6.30 lah kan. Dah dekat pukul 6.30. Jadinya Aiza ni cakap lah dia nak pergi bilik air sekejap. Dia pergi ke bilik air sekejap. Pasal apa? Dia nak pergi turun bawah rasanya. Dia nak pergi ke Dewan Makan. Dia orang nak makan. Dia nak makan. Lepas tu nak solat maghrib. Lepas tu dia nak sambung belajar. Buat study lah. Jadi Aiza ni pun, dia pun pergilah bilik air. Ambil air semayang, pun bersih-bersihkan diri semua. Dia pun pergi ke bilik dia balik kan. Pergi ke bilik dia balik, dia nak ambil telekung dia lah. Lepas tu dia pun cakap dengan Mariam. Yam, dia kata, jomlah turun. Dia kata makan, pergi Dewan Makan. Jom dia kata. Kita pergi makan. Lepas tu kita solat maghrib berjemaah. Lepas tu kita sambung study balik lah dekat Dewan bilik study. Lepas tu dia nampak si Mariam ni tengah baring. Dia baring kat katil dia lah. Mariam kata apa? Kau pergilah Aiza. Dia kata aku macam tak larat lah. Dia kata macam tak berapa sihat. Kau pergilah. Dia kata lagipun aku pun kenyang. Dia kata aku tak nak makan lah. Mungkin aku nak alas perut, makan roti je. Dia kata macam tu. Kau pergi, lagipun aku uzur tak boleh solat. Dia kata yelah. Jadi Aiza pun kata okeylah kalau macam tu aku pergi dulu. Dia kata. Dia pun pergilah. Tinggallah si Mariam tu seorang dekat bilik dia kan. Jadi Aiza ni pun dia turun, pergi makan dekat Dewan Makan semua. Lepas tu dia solat berjemaah.
Lepas tu dah habis semua urusan dia, dia pun pergilah ke bilik study. Jadi dia pun pergi bilik study tu dekat hujung tau, dekat hujung mungkin hujung asrama tu lah. So dia pergi dekat bilik study, dia tengok ramailah budak-budak lain pun study, ada yang macam-macam lah aktiviti dia orang. Jadi dia pun tercari-cari, dia nampak Mariam tengah duduk kat ujung je. Mariam duduk kat ujung, dia tengah belajar, dia tengah apa orang kata study buku kimia. Okey, dia pun tengok, Mariam ada kat sana. Dia pun pergi dekat Mariam, dia tarik kerusi dia pergi duduk depan Mariam. Dia duduk, dia tengok Mariam pun okeylah, dia pun study sama-sama. Dia orang pun dah habis study ni dalam dekat pukul 11.30. Pasal apa anak-anak pun tahu kan, kalau dekat asrama pukul 11.30 dia akan tutup semua lampu. Sebab dia nak bagi pelajar-pelajar ni masuk bilik tidur. Okey, habis dah. Maknanya kalau nak belajar pun sampai pukul 11.30 aja. Jadi dia orang pun cepat-cepat pergi ke bilik masing-masing. Bilik lah budak-budak lain pun. Jadi Aiza ni pun dia bersaing lah dengan Mariam ni masuk bilik dia orang. Jadi kan dia orang pun masuk bilik, ngam-ngam masuk bilik, lampu pun dah tutup pukul 11.30. Jadi dia orang pun penat kan, sebab baru masuk balik. Maklumlah sebelum ni dah berseronok berhari raya. Jadi dia orang pun masuk. Jadi Aiza ni pun dia mengantuk sangat, dia tak larat, dia penat, dia pun tertidur. Jadi dia pun tertidur anak-anak. Dia tidur. Dia bermimpi tahu anak-anak. Dia mimpi Mariam berada di suatu kawasan lapang. Kawasan yang macam satu kawasan lapang. Mariam seorang berada di situ dan berpakaian serba putih. Lepas tu dia mimpi. Ini memang mimpi yang kadang kita rasa macam sangat benar kan. Ada kadang-kadang kita mimpi yang kita rasa macam kita terkejut, memang kita rasa betul berlaku. Ada yang kadang-kadang mimpi yang kita dah lupa kan. Apa aku mimpi tak ingat. Tapi yang ini Aiza ni rasa memang sangat luar biasa mimpi dia. Dia mimpi Mariam berpakaian serba putih, duduk dekat berdiri dekat tanah yang lapang, dekat kawasan lapang. Lepas tu dia tengok aja Aiza ni tahu. Dia tengok Aiza dengan pandangan yang kosong anak-anak. Seolah-olah dia jauh, dia tengok macam ni. Yang pandangan yang kosong. Jadi Aiza ni pun tegur. Yam, dia panggil. Yam. Tapi Mariam ni buat tak tahu je anak-anak. Dia buat tak tahu je. Aiza ni panggil lagi. Semakin dia panggil, semakin Aiza ni panggil, semakin Mariam ni menjauhkan diri. Aiza panggil lagi dan Mariam menjauhkan diri sampaikan Aiza ni pergi kejar dia. Dia kejar. Mariam ni makin lama makin jauh dan Aiza ni dia kejar sampai dia terjatuh dalam mimpi dia. Pum, dia jatuh. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Bila dia terjatuh, subhanallah, dia terbangun anak-anak. Dia terbangun dari tidur. Okey, bila dia terbangun dari tidur, perkara pertama yang dia buat adalah dia pandang katil Mariam. Dia tengok katil kosong anak-anak. Kosong. Tak ada orang. Dia pun macam, mana pergi Mariam ni? Takkanlah Mariam pergi bilik air seorang-seorang. Selalu dia ada ingat dalam pemikiran. Selalu kalau nak pergi bilik air, Mariam mesti gerakkan dia. Mesti berteman. Sebab bilik air diorang kan kena keluar daripada bilik kan. Agak jauh juga. Tengah-tengah dom tu kan. Jadi dia macam, takkan dia berani pergi seorang-seorang. Dia terfikir macam tu. Mungkin dia tak tahan kot. Macam tu lah. So dia fikir macam tu. Dia pun tengok jam. Dia tengok jam.
dah pukul 5.30 pagi. Oh, jadi Mariam pula. Jadi Aiza ni, patutlah dia kata mungkin Mariam ni dia dah tak tahan. Dia pergi bilik air. Jadi hari pun dah pukul 5.30. Lagi setengah jam nak masuk subuh. Mungkin dia terus mandi kot. Dia fikir macam tu. Jadi mungkin dia malas nak balik ke bilik balik. Dia terus mandi. Terus nak pergi solat subuh berjemaah lah. Dia fikir macam tu. Jadi dia pun bangun. Aiza ni pun bangun. Lepas tu dia bangun-bangun dengan malasnya. Dia pun pergi ke bilik air. Dia pergi bilik air. Dia pun masuk bilik air. Memang dia nampak Mariam tengah basuh muka dekat sinki. Dekat basuh muka dekat sinki macam tu. Dia pun tegur, Yam. Dia cakap macam tu. Kenapa kau tak gerakkan aku? Dia tanya macam tu lah. Gerakkan aku lah, dia kata. Lepas tu Mariam kata, dah banyak kali dah aku gerakkan kau, dia kata, tapi kau tidur mati. Mariam kata macam tu. Ya ke? Dia kata. Ya, dia kata. Lepas tu tak apalah, Aiza kata, macam tu dah 5.30 ni, aku pergi mandi dululah. Jadi Aiza ni dia pun pergi ke bilik untuk mandilah. Dia adalah bilik mandi kan, bilik mandi. Jadi Aiza pun pergi ke bilik mandi. Dia pun mandilah anak-anak. Sebab dia tahu setengah jam lagi nak subuh kan. Dia mandi apa semua, bersihkan diri dia apa semua, sabun badan apa semua kan anak-anak. Jadi dia pun dah habis semua mandi. Tapi dia pelik. Dia kata selalu kalau time-time macam ni ramai pelajar-pelajar lain sibuk berebut bilik air nak mandi semuanya. Berebut. Tapi kenapa kali ni tak ada orang? Maksudnya dia orang berdua je. Kenapa dia fikir macam tu dalam hati dia. Kenapa kali ni dia orang ni tidur mati ke apa? Dia kata yang pelajar-pelajar yang lain selalunya kalau time 5.30, 5.45, ramai student-student lain memang kecoh dekat bilik air tu macam pasar. Tapi kali ni kenapa sunyi je? Kenapa aku dengan Mariam je? Dia katakan dalam hati dia lah sambil dia mandi tu. Lepas tu dia dah siap, dah bersihkan badan, dia pun keluar daripada bilik mandi. Bila dia keluar, dia tengok Mariam dah tak ada dah anak-anak. Mariam dah tak ada. Mariam dah balik bilik kot. Dia ingat macam tu. Jadi dia pun tak ada masalah lah kan. Dia pun pergilah nak ke bilik-bilik dia balik. Jadi kan dia pun jalan nak pergi ke bilik dia, jalan. Dia nampak dua orang guru, satu ustazah, satu cikgu dia lah, menghala nak ni dia kan. Ini si Aiza ni daripada bilik air kan, dia pun jalan nak pergi bilik air. Yang guru ni daripada tak tahulah, dia wada dia orang ni wada jugalah yang menjaga student-student ni. Ustazah dengan cikgu ni berjalan menghala ke Aiza ni ke bilik Aiza. Jadi Aiza pun jalan, dia bertembung dengan guru dia. Dia pun bertembung, lepas tu guru dia pun terkejut. Guru dia kata, Aiza, dia kata. Ya, cikgu, dia kata. Baguslah, dia kata. Awalnya awak bangun, dia kata. Aiza ni cakap lah, dah pukul 5.30 dah cikgu, dia kata. Dah dekat nak subuh dah. Saya memang datang sini nak jumpa awak, dia kata. Jadi Aiza ni macam terkejut. Dan ustazah dia pun cakap macam tu. Ustazah dengan cikgu datang nak jumpa saya. Kenapa dia tanya macam tu lah. Saya memang nak jumpa awak. Jadi elok sangatlah. Awak macam tahu-tahu je saya nak datang, dia kata. Sebab apa? Dia kata sekarang ni bukan pukul 5.30 anak-anak, bukan 5.45, bukan pukul 6, tapi dekat pukul 4 anak-anak, baru pukul 3.45 macam tu lah. Dekat belum pukul 4 lagi. Terkejutlah si Aiza ni.
Apa cikgu dia kata, bila pula dekat pukul 6 ni? Ini belum pukul 4 lagi, 3.45, 3.30 lebih kurang macam tu. Aizan ni terkejut. Ya ke? Iya, cikgu dia cakap. Habis tu dia tanyalah cikgu dia, kenapa cikgu nak jumpa saya? Cikgu dia dengan ustazah dia serba salah. Dia kata macam ni, Aiza, sebelum saya sampaikan apa yang kami nak sampaikan, saya minta awak istighfar banyak-banyak dan bertenang. Dia kata awak mengucap banyak-banyak, bertenang, ingat Allah. Dan apa yang saya nak bagi tahu awak ni adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi Aiza ni macam, ya cikgu, apa dia cikgu bagi tahu? Bagi tahu saya. Dia kata awak ambil nafas, dia kata awak tenang, awak istighfar, awak selawat banyak-banyak. Kami nak bagi tahu bahawasanya Maryam telah meninggal dunia. Maryam telah meninggal dunia, anak-anak. Aiza macam dia macam terkedu, anak-anak. Dia macam apa kata orang, kosong tau. Bila kita ni kalau dapat satu peristiwa, satu benda yang tak dijangkau oleh akal kita, yang kita tak sangka sangat, kita macam macam tu. Kita macam tu. Maryam, dia orang ulang lagi lah, cikgu dia ulang lagi. Maryam telah meninggal dunia pada pukul 3.30 tadi di hospital, sebab masa dia nak ke sekolah, nak ke asrama ni, dia telah terbabit dengan kemalangan. Jadi bila dia terbabit dengan kemalangan, dia telah dibawa ke hospital dan dia koma lebih kurang macam tu. Dia tak sedar diri dia. Pukul 3.30 malam tadi, dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, anak-anak. Persoalannya sekarang, anak-anak, Mak Jah sendiri bila baca kisah ni, Mak Jah macam, dia bukan takut tu, anak-anak. Dia macam sedih, dia macam pilu. Dia sesuatu yang sangat menyayat hati tau, anak-anak. Persahabatan dua insan yang sangat istimewa. Sehingga kan dia datang, dia jumpa dengan kawan dia. Wahal itu bukanlah Maryam. Tapi kalau itu bukan Maryam, anak-anak, siapakah itu? Siapakah yang datang berjumpa dengan Aiza, berborak dengan dia, dalam bilik dia, study bersama-sama dia, pergi bilik air bersama-sama? Siapa? Adakah ini adalah satu benda yang sangat luar biasa, anak-anak. Sangat luar biasa, sangat unik. Sebab apa? Ilmu Allah ni sangat luas. Apa yang Allah inginkan berlaku, boleh saja berlaku. Tetapi Mak Jah tidak nampak ada ketakutan di sini tau. Mak Jah lebih nampak itu macam roh, sebab dia baru meninggal, dia belum dikebumikan lagi, dan roh itu telah berjumpa dengan kawan baik dia. Mungkin dia sangat rindu dengan kawan baik dia, mungkin dia nak bersama-sama dengan kawan baik dia, mungkin. Jadi ini sangat menyayat hati bagi Mak Jah. Memang kita takut sebab kita tahu dia dah meninggal. Jadi siapa? Itulah persoalannya. Jadi itulah juga persoalan yang bermain di kepala Haiza. Dia seolah-olah macam flash, macam lampu. Macam lampu, dia fikir tau, anak-anak. Dia fikir siapa yang datang jumpa dia. Jadi itulah misterinya di sini. Jadi benda-benda yang kita nampak kecil, tapi dengan izin Allah, anak-anak, semua benda boleh berlaku. Maknanya alam roh dengan alam jasad ni, alam jisim, mungkinkah kita boleh bertemu? Sebab kita manusia ni, kita ada jisim kan, dan roh dia tak ada. Mungkinkah kita boleh bertemu? Jadi sebab itulah alam ini sangat misteri, anak-anak. Mungkin
Alam yang Mak Jah bercakap sekarang, kita ni berkongsi dengan alam yang kita tak nampak. Sebab itulah Mak Jah selalu cakap dengan anak-anak, kita kena berhati-hati anak-anak. Kita kena berhati-hati, kita kena berwaspada, jangan leka anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.